Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadirin hadirat para pelajar, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkati kita. Majlis kita pada pagi ini bersambung pada mensyarahkan matnu Safinatin Najah fima yajibu 'ala al-'abdi li maulah. Dan kita masih lagi pada fasal berkenaan dengan tayamum. Ya. Kalau dalam terjemahan kitab Safinatun Najah Raga Biru ini ada fasal 14 ke surat 39. Ya. Dan kita dah bahaskan dah fasal tayamum ni, cuma kita nak kesimpulan, lepas tu kita nak pergi kepada rukun dan fardu tayamum. Musannif kata asbabut tayammumi thalathah. Sebab yang membolehkan tayamum macam kita dah bincang pada kelas lepas, 3. Tapi kita kata 3 ni ialah sebab musannif dah kecilkan. Kalau kita expand dia, kita akan dapat lebih banyak. Ya. Faqdul ma', ketiadaan air. Ketiadaan air. Ketiadaan air ini banyak. Ya. Banyak orang kata apa? Wajah tiada ayak tu. Tak ada ayak tu banyak sebab lah. Sama ada memang ayak tak ada sungguh, atau ayak ada tapi tak boleh nak pergi ke tempat ayak sebab ada binatang buas, ya. Atau ada ayak tapi diperlukan untuk perkara-perkara lain yang berkaitan dengan keselamatan nyawa, tak boleh nak buat wuduk dan mandi hadas masalahnya. Yang kedua ialah al-marad wal marad, sakit. Sakit tak boleh nak guna ayak. Itulah kita kata sakit, sama ada sakit itu yang menyebabkan kalau dia guna ayak membawa kepada al-halak. Imma bisti'malihi al-ma' yuaddi ila al-halak, sama ada penyakit yang kalau dia guna ayak menyebabkan ayak sakitnya itu membawa kepada kematian. Wa imma yuaddi ila bud'il bur'i, atau membawa kepada lambat sembuh. Lambat sembuh. Ya, itu juga penyakit, sakit yang membolehkan kita tak guna ayak. Manakala kita guna ayak, penyakit lambat sembuh. Ya. Atau yuaddi ila kita kata ila syai'in fahishin fi 'udwin zahirin, membawa kepada keburukan, parut yang jelek pada anggota yang zahir. Muka, tangan, ya, kaki, anggota wuduk lah. Anggota wuduk semuanya anggota yang zahir. Jadi kalau bawa kepada syai'in fahish, kejelekan yang sangat jelek, jadi parut yang jelek, kalau dia guna ayak, maka itu juga membolehkan dia tayamum. Dan kita dah perincikan masalah orang sakit ini, dan di antara kondisi sakit yang menyebabkan tayamum ialah dalam keadaan al-mashu 'alal jabirah, menyapu di atas pembalut sakit, pembalut luka atau penganduh patah. Ya. Dan kita dah perincikan kondisi-kondisinya, the conditions, waktu bila tayamum itu wajib diqadakan salat bila dah sembuh, dan waktu bila yang tak perlu qada. Demikian juga kondisi faqdul ma'. Kita kata kalau dia tidak ada air kerana kecuaian dirinya sendiri, seperti dia lupa bawa ayak, atau dia hilangkan air, atau dalam keadaan dia tiada air di tempat yang biasanya ada air. Ya. Macam di rumah kita tiba-tiba ayak putih, nak pergi beli ayak mineral water tak sempat. Rumah kita biasanya ada ayak. Maka ini juga menyebabkan kalau kita salat dengan tayamum, lepas ada ayak, kita kena ambil wuduk dan kena qada salat yang kita salat dengan tayamum. Demikian juga keadaan menyapu di atas jabirah yang kita sebut tadi, ataupun keadaan cuaca yang terlalu sejuk atau terlalu panas. Ya, masalahnya kita ada ayak panas yang kita tak boleh nak sejukkan, sedangkan kita di negeri yang panas, tempat negeri panas, musim panas. Ya. Masalahnya
Kalau kita guna ayat itu menyebabkan bahaya kepada nyawa atau mudarat, ya, ataupun negeri yang sejuk. Ya, kalau kita pergi di Madinah musim sejuk, bangkit sembahyang subuh, tiba-tiba tengok ayak tak dipanaskan, ayak tak boleh nak panas. Ya, kita pergi negeri Eropah, ya. Jadi itu membolehkan tayamum, tapi bila kita ada kemampuan untuk panaskan air, kita kena qada, ya, solat tersebut. Dan yang ketiga dia kata wal ihtiyaju ila al ma' li'atshi hayawanin muhtaram. Berhajat kepada ayak, nak pakai ayak ada. Tapi ayak ni nak buat minum untuk menyelamatkan nyawa benda hidup hayawan, ya. Iaitulah benda hidup yang dihormati. Iaitulah yang selain dia sebut. So dia sebut di sini ialah haiwan yang tidak dihormati, benda hidup yang tidak dihormati oleh syarak, yang nyawanya kita tak perlu nak jaga. Kita tak perlu nak jaga nyawanya. Siapakah mereka itu? Dia kata sittah. Ghairul muhtarami sittah. Yang tidak dihormati nyawanya itu 6. 6 jenis benda hidup yang syarak tidak jaga nyawa mereka. Maknanya kita tak perlu nak bersusah payah untuk memastikan keselamatan nyawa mereka. Iaitulah yang pertama dia kata tarikus salah, orang yang tak sembahyang. Orang yang tak solat, hukuman orang yang tak solat apa dia? Ialah dihukum bunuh. Yang sengaja meninggalkan solat, baik dia meninggalkan solat kerana ingkar kewajipan solat, itu adalah murtad, na'udzubillah min zalik, atau kerana malas, seperti yang telah kita bahaskan perbincangannya pada awal kitab dulu. Maka orang yang macam ini syarak tidak jaga nyawanya. Jadi kita tak perlu susah payah nak pastikan dia hidup. Kalau dia mati dahaga pun tidak ada masalah. Kita tak disuruh bunuh. Tapi maknanya kita tak perlu nak menjaga nyawanya. Kerana hakikatnya dia pun memang telah akan dihukum oleh syarak dengan hukuman maut. Ya. Bukan makna kita disuruh pergi bunuh. Oh, dia tak sembahyang. Tak boleh. Itu bukan hak kita. Itu juga salah. Ya. Tapi makna kata syarak tak meraihkan nyawa orang yang tidak solat. Nyawa orang Muslim yang meninggalkan solat. Wazani al-muhsan, dan pezina yang muhsan. Orang yang berzina tapi dia telah merasai hubungan seksual yang sahih dalam pernikahan yang sah. Iaitulah dia dalam keadaan berakal, baligh, pernikahan yang sah dengan cara seksual yang sahih. Ya, jadi kalau dia sudah berkahwin dan dia sudah melakukan hubungan seksual suami isteri dalam keadaan pasangannya itu orang yang berakal, baligh dan pada laluan yang betul, maka orang ini dipanggil muhsan. Maka kalau dia berzina selepas itu, na'udzubillahi min zalik, maka hukumannya adalah direjam sampai mati. Maka syarak tidak menjaga nyawa orang yang macam ini yang telah disabitkan kesalahan, of course. Ya, disabitkan kesalahan di mahkamah syar'iyah, ya, yang memang dia ini akan dihukum rejam oleh mahkamah syar'iyah. Maka nyawanya kita tak perlu raikan. Jadi kalau ada ayak cukup-cukup untuk buat dia ni minum. Kita pergi musafir dengan dia, ayak habis. Tinggal baki ayak. Satu untuk kita minum, satu bekas lagi untuk dia minum. Tapi ayak tu of course milik kita lah. Ya. Bukan milik dia lah. Milik kita. Jadi, kita boleh guna ayak itu untuk ambil wuduk. Dan kita tak perlu fikir, kalau aku guna ayak aku ni, saya kalau kawan aku ni dahaga ke apa akan macam mana. Tak payah. Guna aja. Kan? Itu maksud dia. Wal murtad, dan orang murtad. Wal kafirul harbi, dan orang kafir harbi. Mana kalau orang yang kafir bukan harbi, nyawanya muhtaram. Orang kafir zimmi, orang kafir mu'ahad, orang kafir musta'man. Itu kita kata macam mana orang kata Islam ni agama teroris. Bayangkan, Islam bahagikan orang kafir kepada 4 kategori. 3 daripada 4, 3 out of 4 adalah mereka yang dihormati nyawa mereka.
Tidak boleh disia-siakan nyawa mereka. Satu sahaja daripada 4 ini yang boleh diperangi, iaitu kafir harbi. Iaitu orang kafir yang tidak ada perjanjian zimmah ataupun ahad ataupun isti'man daripada kita. Dan orang kafir yang ada pada dunia hari ini kebanyakannya dalam hukum kafir zimmi ataupun pada hukum mu'ahad. Sebab negara Islam hari ini telah mengadakan perjanjian dengan negara-negara kafir dengan konvensyen-konvensyen antarabangsa yang ada. Jadi mereka ini kalau masuk ke negara kita sebagai pelancong apa semua, mereka adalah kafir mustakman. Ya. Yang duduk dalam negara Malaysia, yang duduk dalam negara Islam, menjadi warga negara, mereka ni kafir zimmi. Ya. Yang duduk di negara mereka sendiri, yang tidak datang ke negara kita, tapi negara kita ada perjanjian dengan mereka. Perjanjian perdagangan dan sebagainya yang membawa tidak boleh perang dan sebagainya, yang merupakan perjanjian mu'ahad. Kita tak boleh suka-suka hati nak pergi bom sana bom sini, tak boleh. Itu dilarang. Ya. Nabi SAW ancam keras orang yang membunuh orang kafir yang ada perjanjian ini, lam yarih raihatal jannah, dia tak akan cium bau syurga. Na'udzubillah min zalik. Subhanallah. So satu saja jenis kafir, itu kafir harbi. Memang dia perang dengan kita pun. Dan dalam peperangan jihad, kita ada ayat, dan ayat itu untuk kita orang Islam, dan bakinya kalau kita pakai untuk buat wuduk dan sebagainya, tidak ada lagi ayat untuk orang kafir harbi yang menjadi tawanan perang dan sebagainya, maka tidak perlu kita simpan ayat itu untuk kemaslahatan nyawa mereka. Wal kalbul aqur, anjing gila, anjing yang tak gila, dia hormati nyawanya. Itu tak boleh kita suka hati pergi katok anjing bagi mati ke tembak, tak boleh. Kecuali anjing gila. Bila ada penyakit anjing gila, ya. Wal khinzir, dan babi. Khinzir. Yang ni binatang yang memang boleh untuk kita hapuskan. Ya. As long as dia bukan milik orang kafir zimmi lah. Kat apa? Binatang babi yang diternak oleh orang kafir zimmi, tak boleh kacau lah. Itu hak mereka. So 6 golongan ini sahaja yang syarak tidak menjaga kehormatan nyawa mereka, yang kalau kita ada ayat lebihan cukup-cukup untuk buat minum mereka, tidak perlu kita meraihkannya, bahkan kita boleh guna, bahkan wajib kita ambil wuduk, walaupun dengan wuduk itu menyebabkan air tadi habis dan tidak ada lagi bekalan untuk 6 jenis makhluk bernyawa tadi untuk minum mereka. Tidak perlu kita raikan. Adapun yang lain daripada 6 ni, maka wajiblah kita raikan nyawa mereka, yang mana kita kena jaga nyawa mereka. Jikalau ada air, maka kita kena simpan air itu untuk bekalan minuman mereka. Dan kita tidak boleh ambil wuduk, bahkan kita kena tayamum. Kemudian kalau dalam buku Telaga Biru ni, bukan surat 42, 43, dia dah letak gambar cara-cara tayamum tu, kita akan pergi nanti. Tapi kita nak pergi dulu pada fasal 15, iaitulah syurut at-tayammum. Faslun fi syurut at-tayammum 10. Dia kata fasal pada menyatakan syarat-syarat tayamum ni 10 syarat. Dan makna syarat yang dia nak sebut di sini merangkumi rukun. Makna syarat di sini merangkumi rukun. Sebab tu setengah kitab fiqh dia sebut syarat. Contoh bila kita buka kitab Minhajul Talibin,
Imam Nawawi sebut syurut saum, syarat puasa. Syarat puasa di sini merangkumi rukun. Ya, dalam kitab Matla' Badrain pun dia ikut Minhajul Talibin. Dia kata syarat puasa ada 6. Syarat di sini maknanya merangkumi rukun. Itu apa perkara yang mesti kena ada, bukan dengan ta'rif usulul fiqh yang difahami. Ini syarat tu kadang-kadang penggunaan fuqaha ni kita kena faham. Fuqaha ni kadang-kadang dia guna dengan makna usuli, kadang-kadang dia guna dengan makna dia sendiri. Ya. Jadi kita kena pandai ambil faham apa makna kadang-kadang, dan itu melihat kepada konteks. Ya, melihat kepada konteks. Dan ini benar kadang-kadang penulis, ya, istilah khas bagi penulis. So dia ni dia campur semua. Dia hubung, dia gabung syarat dengan rukun. Ya. Dia kata al-awwal, yang pertama dia kata syurut tayammum 10 ay yakuna bi turab. Yang pertama ialah ay yakuna bi turab. Hendaklah bertayamum menggunakan tanah yang berdebu. Kita ada terjemah debu tanah. Debu tanah. Jadi kita kena cari turab. Turab ni tanah yang berdebu dan kita nak guna tang debu dia tu. Bukan tanah tu betul-betul, debu tanah tu. Jadi dia ada jenis tanah yang tidak ada debu. Contoh apa, pasiak. Pasiak pantai dia tak ada debu dah. Dia melekat pasiak tu. Pasiak tu sendiri melekat kat tangan. Tu tak pakai. Ataupun tin. Tin maksudnya tanah basah, tanah liat. Tak mau, kita tak mau tanah yang basah, tanah lumpur, pi lomok dekat muka, tak mau. Yang kita nak tanah kering, tanah biasa ataupun macam pasiak di padang pasiak tu, tanah macam itu, ataupun tanah biasa, tanah merah kita ni, kan? Ya, yang bila kita lekat tangan waktu dia kering tu, yang melekat pada tangan kita adalah debunya. Jadi debu itulah yang kita nak pakai untuk buat tayamum, bukan tanah tu sendiri. Intabihu, kan? Sebab datang dalam hadis Nabi SAW mengkhususkan makna. Allah Ta'ala kata dalam Quran, fatayammamu sa'idan tayyiba, maka hendaklah kamu pergi ambil permukaan bumi yang elok. Dan setengah ulama dia faham makna sa'idan tayyiba ni umum, apa saja atas muka bumi, termasuk ketir batu. Ya. Apa permukaan bumi boleh pakai untuk tayamum. Tapi dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i berhujah dengan hadis, yang mana hadis ini mengkhususkan. Nabi kata, waju'ilat liyal ardu masjida wa turbatuha tahura, dan dijadikan untukku permukaan bumi ini sebagai tempat sembahyang, tempat solat. Mana-mana pun umatku masuk waktu dia boleh solat. Ya. Tidak macam orang Yahudi atau orang Kristian yang nak kena pergi tempat khusus sahaja, tak boleh solat suka-suka hati mereka. Umat Islam tak mana-mana boleh sembahyang. Masuk waktu, tak dan nak berhenti R&R, berhenti. Tang mana pun. Kan, boleh je. Kan, tak ada masalah. Surau penuh, tak payah tunggu. Boleh sembahyang tengah jalan, tak apa. Dalam hospital, tang mana saja. Asalkan tempat tu suci daripada najis. Akan kita bincangkan nanti syarat-syarat sah salat. Dia ada syarat berkaitan dengan tubuh badan, syarat berkaitan dengan pakaian, dan syarat berkaitan dengan tempat solat. Tapi asalnya lain daripada tempat yang dilarang solat, yang kita akan nyatakan pada babnya nanti, boleh solat. Dan turbah ni tanah hak berdebu, tanah hak ada debu, sebagai alat untuk bersuci, kata Nabi SAW. Tahura. Ya. Tapi dalam hadis ini, kalau kita tengok, Nabi kata debu tanah itu tahur, menyucikan. Di sinilah fuqaha yang berhujah kata tayamum itu mengangkat hadas macam wuduk, macam padangan
Mufti al-Anam Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, dia kata tayamum ni mengangkat hadas. Dia tak ada perlu nak qada dah. Itu satu pendapat yang kalau kita rasa sukar, kita boleh taklid pendapat beliau, tidak ada masalah. Kita dalam masalah taklid ni kita luas. Kita as long as orang tu mujtahid dan kita orang awam, kita boleh taklid. Yang tak boleh taklid ni kalau awak mujtahid. Awak mujtahid, awak tak boleh taklid mujtahid lain. Mujtahid haram bertaklid. Orang awam haram berijtihad. Kan? Dia ada dua. Kan? Tapi bila dia haram berijtihad, mana dia boleh taklid? Taklid siapa? Siapa yang mujtahid? Tak kira. Kan? As long as dia tahu perkataan tu, qaul tu dia tahu, dan qaul tu qaul yang mu'tabar, ya, yang difatwakan oleh ulama yang mu'tabar kepada dia, boleh berlaku. Macam di Malaysia. Di Malaysia kita tak terikat dengan mazhab yang satu mazhab saja. Kan? Dalam undang-undang syariah kita di Malaysia, kita tak terikat. Kita macam kalau di Mesir dia terikat dengan mazhab apa Hanafi ke apakah. Macam di Malaysia, hakim mahkamah syariah bebas. Boleh berhukum, memberi qada dengan apa saja mazhab yang dia rasa sahih, sesuai dengan dalil dan tepat dengan kes yang dia sedang kendalikan. Baik mazhab yang empat ataupun mazhab zahiri. Boleh. Itu kalau di Malaysia. Dalam fatwa di Malaysia pun, dia mengutamakan mazhab Syafi'i tapi dia tak mengikat. Makna mufti tak boleh tidak terikat, bukan tak boleh, dia tak terikat, dia tak mesti nak kena fatwa mazhab Syafi'i, tapi dia kena mengutamakan. Dia maksudnya first kali dia kena cari mazhab Syafi'i. Kalau dia rasa mazhab Syafi'i tu tak mu'tamad, mazhab Syafi'i tu tak sesuai ataupun sukar untuk diaplikasikan, maka barulah dia boleh mencari pandangan mu'tamad mazhab yang lain untuk difatwakan. Betul, dalam Malaysia ni kita tengok mufti bukannya ikat dengan fatwa, mufti bukannya Syafi'i, kan? Cuma bila geng-geng aswaja nak hentam Wahabi, dia pun guna Syafi'i. Padahal depa pun tak ada Syafi'i pun. Kan? Cuma bila ustaz yang mengajak untuk mengelakkan kekeliruan, bila kita dalam kelas kita mengajak, kita kena terikat dengan mazhab Syafi'i. Itu ada undang-undang, peraturan dalam undang-undang syariah di wilayah persekutuan ada. Jadi kita taat kepada waliul amri dalam perkara yang ma'ruf. Dan kita setuju undang-undang itu bagus. Supaya tidak orang mengajak merapu, tengok sekarang merapu mengajak. Tak tahu mazhab mana mai. Kan? Itu masalah. Yang selalu mengajak merapu tak ikut mazhab ni, yang nama aswaja ni lah. Kan? Selalu cakap merapu. Kan? Pasal apa? Mereka tak adhere kepada mazhab Syafi'i radhiyallahu anhu. Nah. Dan hari ni esok dengan lusa, lagi pukul 9 start, ada program di Baitur Rahmah. Satu ulama besar mazhab Syafi'i mai di Malaysia sekarang ni, Syekh Muhammad Salim Bahiri hafizahullah. Dia ulama Syafi'i, muda Syafi'i yang insya-Allah pada masa depan ni kita rasa dia ni akan jadi salah seorang yang akan diiktiraf sebagai muhaqqiq mazhab selain daripada Syekh Labib Najib hafizahullah. Ini semua ulama-ulama besar mazhab Syafi'i duk main ni. Siapa ada bawa? Ulama aswaja, bukan dia kenal ulama-ulama Syafi'i ni. Dia kenal ulama-ulama kubur hak merapu saja. Kan ni ulama Syafi'i hak tulen, hak pure, mai daripada Mesir. Kan? Kita ada program hari ni. Syarah kitab Syekh sendiri, kitab dia sendiri. Matan yang dia karang, lebih kurang macam matan Safinatun Najah juga. Lebih ringkas lagi daripada Safinatun Najah. Hari lagi siapa yang dan kelut pergi ke Baitur Rahmah. Kan? Yang duduk di KL lah. Semalam Safinatun Najah ni dah disyarah oleh Syekh malam ni dekat boleh. Alhamdulillah kita pun rasa seronok, satu negeri yang berpahaman modernis nak boleh ni
Dia negeri modernis. Dia hak yang tak terikat dengan mazhab ni, dia modernis. Modernis Islam. Kan? Yang atau dalam istilah yang dipakai oleh Dr. dalam buku dia, Abduhism. Golongan-golongan pengikut Abduhism, mereka yang tak mau terikat dengan mazhab. Lepas tu dalam Perlis, mereka tak ada ikat mazhab langsung. Dia tak ada bagi prioriti kepada mana-mana mazhab. Kan? Tapi Alhamdulillah, pengajian bermazhab kembali ke negeri Perlis yang selama ni bermanhaj modernis. Pengajian fiqah mereka sebelum ni tak pakai kitab fiqah macam kita. Yang macam orang Salafi, dia mengaji fiqah, dia pakai kitab fiqah. Pakai matan fiqah, mengaji satu mazhab, lepas tu baru naik kepada muqaranah dan sebagainya. Tapi kalau orang modernis ni, dia terus mengaji fiqh hadis, mengaji tafsir, dia mengaji style macam tu kan. Tapi Alhamdulillah, nampaknya boleh makin hari makin kembali kepada sunnah. Kembali kepada sunnah. Baguslah tu. Kan? Daripada dia modernis, nak jadi kepada sunnah. Alhamdulillah. Baik. Balik pada cerita kita ni. Ini bagi perhatian. Yang pertama, mestilah debu tanah. Ayyakuna biturabin. Hendaklah dengan turab. Itu syarat pertama. Jadi alat dia, apa dia? Turab. Tak boleh suka hati. Dan turab ni, tak mesti dia duduk di tanah, di muka bumi. Katalah turab tu melekat di dinding. Macam negeri Arab kan, bila mai ribut apa, dia lekat, pasiak debu-debu tanah tu lekat dekat dinding. Pun boleh ambil juga. Lekat di tapak kasut. Boleh juga. Bukan mesti. Lepas tu, dah ni orang jual kan debu tanah dalam kotak. Kalau di hospital yang konsep mesra ibadah kan, dia sedia debu tanah. Dia bukan dekat tanah, dia dekat apa? Dalam kotak. Boleh. Tak ada masalah. Kan? Dan dia kata syarat turab ni wa ayyakuna turabu tahira, dan syarat tanah tu pula mestilah dia tahir, suci. Mesti tidak bernajis lah. Tanah dia bekas tak kucing berak tak boleh lah. Kan? Tanah yang suci lah, yang dah tidak ada najis padanya. Wa alla yakuna musta'mala, dan bukan tanah, debu tanah yang musta'mal. Ada debu tanah musta'mal? Ada. Macam ayat musta'mal? Dia tak boleh ambil lah. Bekas debu tanah orang pakai dah. Ya. Bekas orang pakai dah. Dia tadah. Lepas tu dia ataupun dia ambil saki-baki debu tanah yang ada pada muka dia, lap kat tangan. Tak boleh. Tak boleh. Tapi bila debu tanah ini jatuh ke tanah dan dia bercampur balik dengan tanah asal, kan? Dia bercampur balik dengan tanah asal, tanah yang banyak, maka dia jadi mutlak balik lah. Macam ayak juga. Ayak musta'mal yang sikit, kalau bercampur dengan ayak yang banyak, digabungkan, maka jadi mutlak. Wa alla yukhalitahu daqiqun wa nahwuh. Dan yang ketiga, yang keempatnya, debu tanah tidak boleh bercampur dengan tepung atau seumpamanya seperti kapur kering. Dia kata tak boleh. Debu tanah nak buat tayamum tak boleh campur walaupun sikit dengan benda asing. Apa benda asing tak boleh campur. Beza dengan tanah hak kita nak buat suci, nak buat sertu jilat anjing dengan babi yang kita akan datang bincang nanti pada bab najis. Yang itu dimaafkan kalau sedikit. Betul ni daripada jual sabun tanah liat, sabun tanah. Sabun tu 90% atau 99% adalah tanah. Tapi dia ada bahan lain 1% yang dimasukkan. Yang ni boleh pakai tak untuk buat sertu? Boleh. Tapi kalau kita pilih tumbuk sabun tadi bagi jadi debu, tak boleh. Tak boleh buat tayamum. Pasal apa tak boleh buat tayamum? Pasal dia ada campur. Walaupun even 1% tak boleh. Dia mesti khalis debu tanah semata-mata. Itu syarat. Tanah yang nak dipakai. So itu berkaitan dengan tanah. Alat. Ada berapa syarat? 4 syarat berkaitan dengan tanah. Yang pertama,
hendaklah bertayamum menggunakan debu tanah menurut mazhab Syafi'i. Hendaklah debu tanah itu suci, lagi kering, tak boleh tanah basah, suci dan kering. Debu tanah bukan yang telah digunakan untuk tayamum, bukan mustakmal. Debu tanah tidak boleh bercampur dengan tepung atau seumpamanya seperti kapur kering, tak boleh bercampur dengan benda asing. Apa benda asing daripada tanah tak boleh campur. Okey, kecuali yang memang orang kata apa? Benda itu yang menjadi kelaziman tanah lah, macam ayak. Kan? Apa nama? Benda yang tak dapat dielakkan. Itu dimaafkan lah. Tapi yang benda asing yang tidak ada kaitan. Konsep dia macam ayak. Kan? Ayak kalau berubah sebab daun kering, apa, tak apa. Kan? Tanah itu dalam tu ada ranting-ranting sebab dia tanah bawah pokok, tak ada apa. Itu memang benda yang tak dapat dielakkan. Kan? Tapi yang benda asing, tepung ke, apa ke, dicampur dalam tanah itu tak boleh lah. Kan? Kemudian syarat yang kelima, wa an yaqsidahu, dan hendaklah ia menuju kepadanya. Maksudnya dia memang sengaja pergi dekat tanah. Macam mana? Pasal apa dia main syarat ni? Pasal kita mungkin tak terbayang. Contohlah kita kata, satu orang dia jatuh dekat tanah, tersembam muka dia dekat tanah. Tersembam muka dia dekat tanah, boleh tak dia niat tayamum? Kan? Jadi tak? Jadi dia memang nak pergi nak tayamum. Lepas tu tersandung macam mana? Tersembam muka dia dekat tanah, kena muka dia tanah, tangan dia. Dikira ke tak dikira? Tak dikira ulama Syafi'i. Dia mestilah dia menuju, memang dengan tujuan dia nak ambil tanah tu nak buat tayamum. Tak sengaja tak boleh. Main ribut pasiak. Dia tak ada niat tayamum, dia baru nak pergi cari tanah nak tayamum. Tiba-tiba ribut pasiak main. Dia kata alang-alang niat dia lah. Lepas tu kena penuh muka dia dengan tangan dia ada debu. Jadi tak? Tak jadi. Tetapi kalau masa ribut pasiak tu mai, dia memang tadah, dia tahan dengan tangan dia nak ambil tanah. Tapi ini yang tak kuat sangat lah. Kalau pasal kuat sangat mana nak jadi dah. Kan? Yang ni tak apa. Kalau kata angin bawa tanah dan dia memang tahan tanah itu, dia memang tahu itu tanah, dan dia tahan memang tanah itu untuk buat tayamum, itu boleh. Pasal dia yaqsidah, dia yaqsid, dia memang menuju dengan niat nak ambil tanah itu untuk buat tayamum. See? Itu maksud dia. Yaqsidah. Wa an yamsaha wajhahu wa yadayhi. Jadi dia mesti ada niat, tayamum mesti ada niat. Dan niat dia, kita kata syarat tayamum ni mestilah niat untuk istibahatus salah, untuk membolehkan solat. Dia tak boleh niat mengangkat hadas. Dia tak boleh niat mengangkat hadas. Lepas tu dia kata wa an yamsaha wajhahu wa yadayhi bi darbataini, dan hendaklah dia menyapu muka dan tangannya dengan 2 kali tepuk. 2 kali darb. Satu untuk muka, satu untuk tangan. Dia tak boleh sekali tepuk, sapu dua-dua, tak boleh. Dia mesti 2 kali tepuk. Ini dalam yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Kerana banyak riwayat yang menyebutkan 2 kali tepuk. Berbanding riwayat yang kata sekali tepuk, maka kita faham kata riwayat hak sekali tepuk itu riwayat yang ghair mufassal. Riwayat yang mujmal. Dan riwayat yang 2 kali tepuk adalah riwayat yang mufassil, yang mentafsirkan. Ya. Wa an yuzilan najasata awwala, dan mestilah dia menghilangkan najis di badannya dahulu. Sebab itu kita kata kalau di badannya atau pakaiannya ada najis dan dia tak ada ayat untuk hilangkan najis, ya,
Dan dia waktu solat masuk, dia kena tayamum tak? Kena tayamum, tapi lepas dia dapat ayak dan boleh hilangkan najis, dia kena ambil wuduk dan qada solat. Jadi tu. Pasal syarat tayamum mesti ada najis. Lepas tu lah kita kata kalau dia balut luka, dalam keadaan luka itu masih tidak dicuci. Kan? Lepas tu kita kata kalau dia ambil tayamum dalam keadaan tersebut, maka dia kena qada salat selepas dia dah sembuh. Sebab pasal masalah najis. Wa an yajtahida fil qiblah qablahu. Dan mestilah dia mencari kiblat dulu. Dia kena tentukan kiblat. Tapi dengan syarat mesti dah masuk waktu. Ya? Mesti dah masuk waktu. Kan? Bila dah masuk waktu, dia kena cari kiblat. Dia dah tahu dah kiblat belah mana. Biasanya tayamum ni kadang-kadang orang yang solat di waktu musafir. Tak ada hutan dan apa kan. Jadi dia kena cari kiblat. Dia dah tahu kiblat. Bila masuk waktu, yang pertama sekali, dia cari ayak. Kalau tak ada ayak, dah confirm dia boleh tayamum, dia kena tentukan kiblat mana. Bila dah so yang pertama dia tunggu masuk waktu lah. Tunggu masuk waktu. Lepas tu baru cari ayak. Lepas tu kiblat. Lepas tu barulah dia boleh ambil tayamum. Dia kata wa ayyakuna tayammumu ba'da dukhulil waqti. Dan mestilah tayamum itu setelah masuknya waktu salat. Jadi kalau dia tayamum siap-siap sebelum masuk waktu salat tak boleh. Pasal tayamum ni ialah lidharurah. Untuk darurat. Macam mana kita nak determine darurat? Maksudnya dalam keadaan yang mendesak. Memang dah tak boleh nak buat apa lagi. Dengan masuk waktu solat lah. Bila masuk waktu solat, maka fardulah atasnya untuk solat. So dia tak boleh lagi nak bagi alasan. Ya, dia kena solat sekarang ini. Ya. Sebab sekarang dia telah wajib solat. Kewajipan solat, walaupun waktu solat ialah wajib muwassa', kewajipan yang luas waktunya, tapi kewajipan itu kena padanya dengan masuk waktu. Sebab itu orang perempuan, kalau dah masuk waktu solat, dia duduk berlengah-lengah, dia tangguh. Tidak salah tangguh, tapi tiba-tiba datang haid. Dia pun terlupa. Kata hari tu dia haid. Dia akan main haid. Duk tengah-tengah tunggu, duk siap makan, masak pun dah masuk waktu zuhur dah. Ingat sekali lagi nak pergi mayang lah. Nak tengok haid. Macam mana nak buat? Bila haid dia suci, dia kena qada solat yang dah masuk waktu tu. Nah, kena qada. Itu kita akan bincang nanti masa bab haid insya-Allah taala. Orang perempuan ada keadaan solat yang dia wajib qada. Ya. Dia tak wajib qada solat masa dia haid. Masa dia haid. Tapi dia wajib qada solat yang telah masuk waktunya sebelum dia datang haid, yang dia dah sempat buat solat tersebut tapi dia lewatkan. Walaupun dia tak berdosa tapi dia wajib pasal dah kena fardu atas dia. Dia dah mukallaf dengan solat itu. Dan solat yang waktu dia habis haid tapi dia tak sempat solat sebab dia mandi apa semua, habis waktu. Itu setengah orang dia faham, wanita haid tak wajib qada solat. Tak wajib qada solat hak masa dia dalam haid. Tapi ada hak sempadan antara sebelum haid dengan selepas habis haid ni. Ni orang tak perasan. Ya. Okey. Lepas tu dia kata, jadi maksudnya dia kena dah masuk waktu. Barulah kita dapat kata dia dalam keadaan darurah, dia nak kena tayamum pasal tak boleh lagi nak wuduk. Sebab waktu dah masuk. Wa ay yatayammama li kulli fardhin, dan dia hendaklah dia bertayamum untuk setiap solat fardu. Sebab satu tayamum
hanya boleh digunakan untuk satu fardu salat dan boleh untuk beberapa salat sunat. Untuk beberapa salat sunat. Jadi kalau dia tayamum, dia boleh lakukan satu untuk solat fardu. Sama ada solat fardu itu fardu waktu, qada, nazar, ya. Apa-apa solat yang fardu atas dia, kalau dia dah guna untuk tayamum, dia nak solat pula fardu yang satu lagi, dia kena tayamum yang baru. Jadi kalau dia jamak, macam mana sembahyang jamak? Maka dibenarkan walaupun dia jamak takdim, lepas dia habis solat fardu yang pertama, dia boleh dia masa yang dia guna untuk tayamum itu tidak dikira memutuskan muwalat. Sebab fardu jamak takdim disyaratkan padanya muwalat, berturut-turut di antara dua solat, tak boleh terpisah yang panjang. Tapi kalau kata dia terbatal wuduk atau dia nak kena tayamum, maka ini tidak memutuskan muwalat di antara dua solat tadi. So boleh, dia boleh tayamum dan dia boleh jamak. Tapi kalau fardu kifayah, tak apa. Dia boleh semayang jenazah. Lepas dia semayang fardu, dia nak semayang jenazah. Dia boleh semayang jenazah dengan tayamum yang sama. Dan dia boleh semayang 2-3 kali jenazah dengan fardu yang sama sebab dia adalah fardu kifayah. Ya. Jadi kalau kata Tok Khatib hari Jumaat, dia tayamum. Dia kena tayamum untuk khutbah sebab khutbah fardu ain dan dia kena tayamum pula untuk salat Jumaat. Fardu pasal dia adalah fardu khutbah. Walaupun memanglah kita kata macam mana jadi fardu pasal khatib tu seorang saja yang baca khutbah, tapi dia adalah termasuk syarat sembahyang Jumaat. Yang kata ada khutbah tu sembahyang Jumaat tak sah. Tak. Kemudian lepas dia dah sebut, jadi inilah 10 syarat tayamum. Kita ulang balik. Pertama, tayamum menggunakan debu tanah menurut Syafi'i. Debu tanah itu suci dari kering. Debu tanah bukan yang telah digunakan untuk tayamum, bukan mustakmal. Debu tanah tidak boleh bercampur dengan benda asing yang bukan kelaziman daripada tanah. Hendaklah dengan niat. Maksudnya dengan tujuan. Dia memang ambil tanah tu dengan tujuan nak tayamum. Ya. Keenam, hendaklah menyapu mukanya dan kedua-dua tangannya dengan 2 tepukan. Dalam terjemahan Telaga Biru ni ada benda nak kata ambil. Muka surat 45. Syarat kelima tu dia sebut berniat tayamum. Sedangkan maksud musannif dengan wa ayyaqsidahu bukan berniat tayamum. Ya, tetapi maksud musannif ialah niat mengambil tanah. Ketika dia tepuk tanah tu memang dia niat nak ambil tanah tu buat tayamum. Itu maksud syarat di sini. Sebab niat akan datang lebih khusus pada bab rukun nanti. Ya. Okey. Hendaklah menyapu mukanya dan kedua-dua tangannya dengan 2 tepukan. Hendaklah menyucikan najis terlebih dahulu sekiranya ada. Hendaklah beristihad dengan kiblat sebelum tayamum, cari kiblat. Hendaklah bertayamum sesudah masuk waktu salat. Hendaklah bertayamum pada setiap salat fardu. Lepas tu pada fasal 16, barulah dia kata fi faraidit tayamum. Fardu tayamum. Macam kita kata apa, siapa dia sebut fardu? Pasal dia tak wajib muwalat kan. Dia wajib tertib tapi tak wajib muwalat. Dia kata furudut tayammumi khamsatun. Fardu tayamum 5. Al-awwalu naqlu turab. Yang pertama, pindahkan debu tanah. Yang ini fardu. Pindah debu tanah. Ya. Dan ini juga syarat. Itu dia kata tadi dalam syarat hak dia sebut 10 tu ada bertindan dengan
rukun. Sebab hal ni adalah syarat dan juga rukun. Dia ada rukun, iaitu memindahkan tanah dari tempatnya ke anggota tayamum adalah rukun. Maksudnya dia mesti tepuk, dia mesti ambil. Dia tak boleh sekadar kalau kata angin mai bawa debu, dia tadah muka dia lagu tu saja. Lagi kena debu, tak boleh. Dia mesti pindah. Kalau dia tahan dengan tangan dia tak apa. Tapi kalau dia berdiri dekat tengah angin ribut pasiak, lepas tu dia niat tayamum, debu tu mai kena kat muka dia dengan tangan dia, tak jadi. Ya, dia mesti ada naqlun, dia kena pindah. Dia kena ambil tanah daripada sumber dia, pindahkan ke anggota tayamum. Itu rukun yang pertama. Dan dia juga adalah syarat. Al-thani, yang kedua, an-niyah. Mestilah berniat tayamum. Dan niat mestilah listibahatus salah. Untuk mengharuskan salat. Untuk mengharuskan salat. Dan niat tayamum ni, dia ada 3 peringkat. Yang pertama, niat mestilah niat istibahati muftaqirin ila tayammum. Pertama, dia mestilah berniat dengan perkara yang berhajat, memang perlu kepada tayamum untuk buat benda tersebut. Yang kalau tak ada tayamum tak boleh buat. Ya. Yang peringkat pertama ialah dia berniat mengharuskan fardu salat, dan seumpama dengan salat ialah tawaf. Maka dengan itu dia boleh salat, dia boleh tawaf, dan dia boleh buat benda-benda lain. Menyentuh mushaf, semayang sunat, dan termasuk perkara-perkara yang disunatkan wuduk. Ya, perkara-perkara yang disunatkan wuduk juga boleh jadi dengan tayamum tersebut. Martabat yang kedua ialah niat mengharuskan solat sunat atau tawaf sunat. Maka dia boleh buat yang sunat-sunat, dia tak boleh buat yang fardu. Ya? Sebab solat ada 2, solat fardu dengan solat sunat, dan kedua-duanya disyaratkan suci daripada hadas. Jadi kalau dia niat untuk mengharuskan fardu salat atau fardu tawaf, dia boleh buat segala yang fardu dengan syarat 1 fardu dan beberapa sunat. Tapi kalau dia niat sunat salat sunat, dia niat tayamum untuk apa? Untuk tahiyatul masjid atau sunat rawatib. Maka bila dia nak sembahyang fardu, dia kena tayamum lain. Pasal tayamum dia tadi tak boleh pakai untuk sembahyang fardu, pasal tayamum dia mengharuskan solat rawatib. Tapi kalau dia ambil tayamum dengan niat fardu solat, dia boleh sembahyang rawatib, qabliyah, ba'diyah, dan boleh sembahyang fardu. Okey? Dan peringkat yang ketiga ialah niat selain daripada itu. Seperti menyentuh mushaf, memawak mushaf, sujud tilawah, sujud syukur, duduk dalam masjid, ya, baca Quran bagi orang yang junub. Ya. Maka dengan ini, kalau niat yang peringkat ketiga ni, kalau dia niat tayamum untuk mengharuskan baca Quran, dia orang junub, dia tayamum ganti mandi wajib. Ataupun orang perempuan habis haid, dia tayamum untuk mengharuskan suami dia menyetubuhi dia. Atau orang yang junub nak duduk dalam masjid, nak masuk masjid, atau nak sentuh mushaf, maka dia tayamum dengan niat untuk buat benda ini, untuk mengharuskan dirinya melakukan perkara ini. Maka dia boleh buat benda ni, tapi dia tak boleh, ya, tidak boleh salat, baik sunat, baik fardu.
Dia hanya boleh buat yang ni saja. So dia ada 3 peringkat. So siapa niat peringkat yang pertama, yang ini dia boleh buat segala perkara yang dengan ada tayamum itu mengharuskan dia buat. Macam dia tidak ada hadas. Kalau dia niat peringkat yang kedua, dia tak boleh buat peringkat yang pertama dan peringkat yang peringkat yang pertama. Iaitulah niat solat sunat. Kalau dia tayamum untuk solat sunat, dia boleh solat sunat tapi tak ada sembahyang fardu. Tapi dia boleh sentuh mushaf, dia boleh baca Quran, dia boleh masuk masjid, dia boleh menghalalkan suaminya untuk menyetubuhinya bagi perempuan yang habis haid. Ya? Tapi kalau dia niat dengan peringkat yang ketiga, untuk menyentuh mushaf atau baca Quran atau masuk masjid atau menghalalkan suaminya menyetubuhinya setelah mana dia habis haid, maka dia hanya boleh buat yang ni saja. Apa yang dia niat tu saja. Dan yang semartabat dengan dia. Itulah perkara-perkara yang kita sebut ni lah. Okey. Dan mestilah niat itu berserta dengan pindah tanah sampai dia sapu muka. Maknanya dia mesti hadir dalam diri dia, kata dia nak tayamum, start daripada dia sentuh tanah untuk ambil tanah nak pindah ke wajahnya, sampailah tanah tu menyentuh wajahnya. Tangan dia sentuh muka dia, dia mesti dalam keadaan hadir, kata dia tengah nak tayamum. Tapi kalau kata masa sentuh tu dia ingat tayamum, lepas tu masa nak pindah tu dia ingat melawang benda lain, tak jadi. Okey. Al-thalith, yang ketiga rukun tayamum ialah mashul wajhi. Menyapu wajah, seluruh wajah ini dengan debu tanah tersebut. Kan? Wajah macam biasa lah, hak wajah. Cuma ialah tayamum tidak disyaratkan untuk dia rata. Masuk bawah-bawah ni semua tak payahlah. Sekadar yang zahir lah. Sekadar yang zahir. Kalau tengok muka surat 42-43 tu, dah ada gambar cara tayamum. Dan di antara sunat tu dia menipiskan. Sama ada dia ketuk-ketuk atau dia tiup supaya menipiskan. Jangan tanah tu tebal melekat kat muka dia kan. Itu apa nama? Di antara sunat dia. Menyapu wajah, kemudian tepuk lagi sekali, nipiskan lagi sekali dan sapu tangan. Iaitu rukun yang keempat, mashul yadaini ilal mirfaqain, tangan sampai ke siku. Ini yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, sampai ke siku sebab dia macam wuduk. Ya, asalnya wuduk ialah sampai ke siku. Pendapat yang kedua dalam mazhab Syafi'i kata sapu tapak tangan sahaja. Jadi tapi kita ambil yang mu'tamad lah, dia sapu sampai ke siku, ya, tutup balik dengan ibu jari dia, lepas tu sapu lagi sekali tangan ini, kan, supaya ibu jari ni dia tidak dah tadi dia lagakan ibu jari yang last tu, maksudnya habislah, kena semua kan. Al-khamis, at-tartib bainal mashatain. Mestilah muka lepas tu tangan. Dia tak boleh tangan dulu. Tartib adalah rukun. Ya, tartib adalah rukun. Mestilah sapu muka. Jadi maksudnya wajah sama had dia macam had wuduk. Daripada tempat tumbuh rambut sampailah hujung janggut. Ya, janggut masuk pasal dia adalah bulu yang rambut yang menjurai daripada dagu. Maksud dia bahagian daripada dagu. So mesti kena sampai ke hujung janggut. Tapi dia tak wajib nak selat-selat, nak bawah-bawah ni semua tak wajib. Dia zahir sahaja, yang zahir. Semua ni kena. Tangan daripada hujung sampai siku. Okey, kena semua ni lah. Semua ni semua kena. Kan? Semua ni kena bagi rata dengan tebu tanah. Dan rukun yang kelima tertib. Ya, rukun yang kelima tertib.
Dan kalau dia pakai cincin ke, jam ke, dia kena buka. Wajib. Kalau wuduk tak wajib buka dah. Pasal kita boleh gerak-gerakkan cincin. Masa kita ambil wuduk atau jam boleh selak-selak masuk bawah jam ayak. Tapi debu tanah tak boleh. So kalau ada jam pakai cincin kena buka lah. Kalau orang perempuan pakai gelang-gelang tu semua kena buka. Kalau dia ambil wuduk, gelang tu dia boleh kening-kening. Lagi dia suka kan. Kalau buat tu. Kawan sebelah pun mati je kan. Gelang siapa lagi kuat bunyi. Tapi jangan nak buat wuduk tak baik. Kan. Jadi wuduk tak payah buka pasal ayak boleh sampai. Tayamum tak boleh. Kan? Tayamum tak sampai kalau tak buka. Kan? Dia berkata ulama Syafi'i dia bagi tahu kaedah tayamum itu dia letakkan ni jari yang kiri bawah di atas ni dia, tapi ibu jari tak belum. Ibu jari ni tinggal kan. Tarik sini sampai ke siku. Lepas tu baru masuk ke belah dalam, tolak ibu jari tak bersentuh lagi. Lepas tu sini pula kan, tarik masuk dalam. Last sekali barulah dia calik ibu jari dengan ibu jari. Okey. Itu yang ni sebutlah kita fiqh syafi'iyah lah. So itu adalah berkaitan dengan rukun dan cara tayamum. Dan sunat-sunat tayamum macam biasalah macam sunat-sunat wuduk, di antaranya menghadap kiblat, baca basmalah, ya. Di antaranya bersugi pun tetap sama juga. Di antaranya menipiskan debu tanah kita sebut tadi, sama ada dengan dia ketuk-ketuk atau dia tiup. Mula dengan basuh bahagian atas wajah turun ke bawah. Ya, mula dengan hujung jari. Ya. Di antaranya muwalat. Di antara muwalat itu sunat. Ya, muwalat itu sunat. Sama juga itu pun kalau dia orang yang sejahtera lah, salim. Tapi kalau dia orang yang wajib muwalat dalam wuduk, dia wajib muwalat dalam tayamum. Ya. Dan sama juga baca doa lepas wuduk, sama juga baca doa lepas tayamum. Antara perkara yang makruh ialah mengulang-ulang sapu, dia sapu sekali saja. Dia tak sunat 3 kali. Ya. Sama juga macam mana kita dimakruhkan menyapu bekas ayak wuduk di anggota badan, kita makruh lap. Sama juga makruh kita menyapu bekas lepas habis tayamum tu, makruh kita gabus sampailah habis solat. Kerana itu adalah kesan ibadah. Jadi kesan ibadah, nampaklah suka tengok kita ada kesan ibadah pada diri kita. Dan yang terakhir dalam perkara tayamum yang kita nak tutup kelas kita, yang kita nak conclude hari ni ialah fi mubtilatit tayamum. Apa yang membatalkan tayamum? Kita dia kata 3 perkara. Mubtilatit tayamum salasah. Yang pertama ma abtalal wudu. Yang pertama daripada 3 ni, apa yang batal wuduk batal tayamum. Ya, apa yang batal wuduk batal tayamum. Tu kaedah. War riddah dan riddah. Murtad membatalkan tayamum. Ya. Na'udzubillah min zalik. Ya. Berbeza dengan wuduk. Wuduk tak batal tayamum. Jadi apa nama tayamum, wuduk tak batal dengan riddah. Na'udzubillah min zalik. Tapi apa riddah batal tayamum. Zaman-zaman ni kena jagalah. Ya. Banyak benda-benda kufur kalau kita terbuat, na'udzubillah min zalik, boleh membatalkan tayamum. Wasalis, yang ketiga, tawahhumu al-ma' in tayammama li faqdih. Menyangka adanya air kalau dia bertayamum kerana ketiadaan air. Ya.
Iaitu sebelum solat. Sebelum solat, kalau dia tak ada nak solat lagi, dia ada sangkaan di sana ada air. Kalau dia menyangka adanya air, maka batal tayamum, dia kena cari air. Iaitulah sebelum dia sempurna menyebutkan ra' daripada akbar, daripada takbiratul ihram. Kalau masa baru sebut Allah, Allahu ak, tiba-tiba dengar bunyi ayat. Mana ayat? Kena batal tayamum, kena pergi tengok ayat. Kalau sungguh ada ayat, ambil wuduk. Kan? Jadi kalau dia nampak, dia tahu ada ayat, atau dia kuat zan kata ada ayat, tak ada nak sembahyang, tiba-tiba dia nampak ada kafilah lalu, orang lain mai, dan kuat sangkaannya dia pun ni ada ayat lebih yang dia boleh minta atau dia boleh beli dengan harga misil untuk tayamum. Ya. Jadi itu batal tayamum. Ibarat kita dia kata والثالث توهم وجود الماء ومثل التوهم العلم بوجود الماء من دون حائل يمنعه من الوصول إليه كسبع ونحوه. Sama juga konsep dia tadi, kalau kata dia tayamum sebab ada ayat tapi tak boleh nak pergi, ada binatang buah. Tiba-tiba binatang buah tu dah pergi. Dah pergi dah. Singa ke, rimau ke, dah pergi dah. So dia boleh pergi ambil dekat ayat. Tu juga di antara kita kata dia dapat ayat. Hadza idza kana kharij as-salah. Ini adalah kalau dia dalam solat. Sebelum solat, dalam solat. Adapun jikalau dalam solat, adapun kalau dia tengah solat, dia dah sempurna, Allahu Akbar, lepas tu nampak ayat, atau ada orang main bawa ayat, yang ini ada tafsil. Sebelum solat, tengok ibarat kita dia kata tawahum. Tawahum ni walaupun sangkaan yang tipis. Kalau dia sebelum solat, kalau dia ada sangkaan, dia ada timbul sangkaan, prasangka, kata ada ayat, dia kena berhenti dan pergi tengok, kena pastikan. Sebab dia belum start solat. Tapi kalau dia sudah solat, dalam solat dah sebut akbar, habis raba, bar, datang sangkaan kata ada ayat. Sangkaan saja, bukannya dia tak perlu berhenti. Tapi kalau dia zan, dia kuat sangkaan. Sangkaan tu dia kuat. Pasal apa? Dia nampak ada kafilah mai. Dia pun ni ada ayat kot. Ataupun dia memang nampak singa tu dah pi, tinggal telaga tadi. Halangan dia untuk pergi ambil ayat tu dah tak ada. Kan? Yang ni kita tengok. Adakah hak salat dia semayang ni wajib diqada ataupun tak wajib diqada? Kalau wajib qada, dia kena berhenti. Pasal tak ada faedah. Pasal lagi hang kena qada juga balik salat ni. Tapi kalau salat tu tak wajib qada, tak perlu. Dia boleh teruskan salat. Ya. So itulah perkara-perkara yang secara ringkasnya kita dapat ambil. Tapi kalau dia ambil tayamum sebab memang dia tak boleh guna ayat sebab sakit dan sebagainya, cerita lain lah. Ya. Ini cerita kalau dia tayamum sebab tak ada ayat. Okey. Kalau sebab lain benda tu, sebab sakit, sebab apa. Kecuali kalau dia sembuh. Luka dia sembuh, boleh guna ayat. Tak ada nak sembahyang, luka dia sembuh. Itu. Kan? Okey. So ini adalah perkara yang berkaitan dengan tayamum.
Dan insya-Allah kita akan sambung pada kelas yang akan datang, kita akan masuk masalah najis. Biiznillah taala. Wallahu taala alam bissawab. Jadi macam biasa nah, sekali lagi nak ingatkan, menggalakkan untuk kita dapatkan kitab Safinatun Najah ni yang versi Telaga Biru ni, dia bagus. Dia ada panduan-panduan, dia ada apa QR code yang kita boleh scan untuk ada video penerangan, ya. Jadi boleh jadikan panduan. Anda dah letakkan di Facebook itu ni kan, yang versi Telaga Biru. Soalan dia kata, Assalamualaikum. Angin Ahmad, ada mate non-Muslim ambil wuduk, tak ada masalah. Bukan syarat tolong ambil wuduk tu ialah orang Islam. Kalau non-Muslim tak ada masalah. Yang apa, dia cuma tolong curah dan bubuh aja. Yang penting niat itu ialah pada orang yang diri tuan badan, dia yang kena niat. Adapun alat apa yang dia guna, orang kafir atau robot kan tolong dia, itu tidak ada masalah, ya? Itu boleh sahaja, tidak ada isu dari segi agama orang yang tolong ambil wuduk. Asalkan orang tu tahulah, dia pandai lah, dia boleh ratakan ayat ke seluruh tempat apa tu, kita kena habaq kat dia lah. Itu adalah isu dia. Kalau dia faham, kita dah bagi tahu cara ambil wuduk, you kena buat macam ni, dia follow, dia ikut, tak ada masalah, ya. Baik, kalau tidak ada soalan lain, sekadar itu dulu untuk hari ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Ana tak sure kelas Syekh Salim Bahari tu ada live ke tak ada, boleh check dekat Media Sunnah Malaysia, MSM ataupun Baitur Rahmah. Kalau ada live, boleh pakat follow syarahan Syekh Salim Bahari. Dan ana rasa ada terjemahan dia, ada penterjemah dia insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.